Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah kami yaitu Miss Karunisa. Dan pada hari yang mulia ini, saya dan ahli kumpulan saya ingin membentangkan sebuah tugasan yang telah diberikan kepada kami. Dan sebelum saya memulakan pembentangan, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Imran Aridani dan saya akan memulakan pembentangan. Tugasan tersebut yang telah diberikan kepada kami yaitu untuk mencari sebuah syarikat SME yaitu Small Medium Enterprise dan cari business model canvas yang terdapat dalam syarikat tersebut, dan kami telah memilih syarikat T-Life. T-Life ialah sebuah jenama minuman berasaskan teh yang terkenal di Malaysia. Syarikat ini dimiliki oleh Loop Holding Sdn Bhd dan telah berkembang dengan pesat sejak diperkenalkan kepada pasaran tempatan. T-Life dikenali dengan rangkaian produk seperti teh boba, teh susu, dan pelbagai minuman berperisa yang menempati cita rasa pengguna masa kini. Dengan pembukaan banyak cawangan di seluruh negara, T-Life berjaya membina jenama yang kukuh dan mudah dikenali. Kejayaan T-Life dipengaruhi oleh penawaran produk yang berkualiti, inovasi menu yang berterusan, serta pendekatan pemasaran yang selari dengan tren semasa. Selain itu, penggunaan platform digital dan kerjasama strategik dengan rakan perniagaan turut membantu memperluaskan capaian pasaran syarikat. Oleh itu, T-Life ni dipilih sebagai kajian dalam tugasan ini bagi memahami bagaimana sebuah syarikat tempatan dapat menguruskan dan mengembangkan perniagaan dalam industri minuman yang kompetitif. Terdapat 9 business model canvas yang terdapat bagi syarikat T-Life ini bagi digunakan untuk alat perancangan yang menerangkan bagaimana perniagaan T-Life beroperasi dan menjana keuntungan. Bagi BMC yang pertama bagi syarikat T-Life iaitu value proposition atau cadangan nilai. Cadangan nilai ini meliputi nilai atau tawaran unik yang membezakan perniagaan daripada pesaing dan memberi alasan kepada pelanggan untuk memilih produk atau perkhidmatannya. Terdapat 3 elemen yang telah kami dapat semasa membuat kajian terhadap syarikat T-Life ini. Yang pertama iaitu dari segi inovasi produk. T-Life ni menekankan inovasi sebagai strategi utama dan menawarkan produk kepada pelanggan. Dia ni kalau lebih dikenali sebagai syarikat ini menyediakan pelbagai pilihan minuman teh boba dengan perisa dan gabungan bahan yang kreatif untuk memenuhi cita rasa pengguna yang sentiasa berubah. Dia bermaksud bila kita pergi T-Life ni, kita akan nampak di mana setiap dia ikut tren semasa. Kalau contoh pada masa ini tren ini viral, so dia akan cuba untuk membuat satu innovation bagi produk dia ni dapat memenuhi cita rasa pengguna di luar sana. Dan yang kedua ialah pengalaman jenama unik. Selain innovation minuman, T-Life turut memberikan perhatian kepada pengalaman pelanggan. Sebagai contoh, reka bentuk kedai. Kalau contoh pelanggan ni kurang selesa di suatu tempat, jadi dia mungkin berkemungkinan untuk tidak akan datang lagi. Tetapi tidak bagi T-Life. T-Life ni dia cuba untuk membuat para pelanggan yang datang pergi syarikat T-Life ni, and dorang akan menyediakan pelbagai kemudahan bagi pelanggan. Yang sebagai contoh, jika pelanggan ingin membuat kerja, dia akan sediakan tempat duduk yang selesa, mempunyai penghawa dingin. Hampir semua, bukan hampir, memang semua kedai di Malaysia, kedai T-Life di Malaysia ni mempunyai penghawa dingin. So itu akan membuatkan lagi para pelanggan ni selesa dan nyaman untuk pergi ke kedai mereka.
Dan yang ketiga ialah akses mudah dan meluas. Ini ialah kemudahan atau akses produk merupakan antara kelebihan utama T-Life dengan ratusan cawangan di seluruh Malaysia termasuk di pusat beli belah, kawasan kediaman, universiti serta stesen minyak. Pelanggan boleh mendapatkan minuman T-Life dengan mudah. Ini kalau kita dapat lihat di mana-mana setiap daerah di Sabah mempunyai syarikat T-Life. Kalau contoh kita pergi dekat kalau kita dari Masjid Negeri Sabah ke Arkip, kita akan nampak sebelah kanan kita iaitu Petronas yang mempunyai T-Life di sana di sebelahan dengan Petronas. So that's mean kita akan T-Life ni dia memudahkan lagi para pelanggan untuk mencuba dan membeli produk mereka. Bagi BMC yang kedua iaitu customer segment atau segmen pelanggan. Segmen pelanggan merupakan elemen penting dalam bisnes model Canvas kerana ia menerangkan kumpulan pelanggan utama yang menjadi sasaran sebuah perniagaan. Dengan mengenali pasti segmen pelanggan yang tepat, T-Life dapat merancang strategi pemasaran dan membangunkan produk yang relevan dan menyediakan pengalaman pelanggan yang memenuhi keperluan serta kehendak pasaran sasaran. Terdapat 3 segmen pelanggan utama yang menjadi tumpuan. Yang pertama ialah remaja golongan dewasa muda, iaitu sekitar 13 tahun hingga 35 tahun. Segmen ini merupakan pelanggan terbesar yang menyumbang kepada permintaan utama minuman teh boba. Remaja dan golongan dewasa muda mempunyai gaya hidup yang aktif, suka mencuba perkara baru dan mudah dipengaruhi oleh tren semasa. Ini seperti yang kita dapat lihat pada masa kini. Kalau di Sabah, di Kota Kinabalu Sabah, di mana-mana kita pergi, pasti akan ada sebuah kedai boba, kopi, dan yang lain-lain. Kerana apa? Sebab golongan remaja dan golongan dewasa muda ni, dorang mudah terpengaruh dengan benda-benda begini. Seperti minuman yang warna purple, warna pink, dorang tertarik untuk mencuba dengan perkara-perkara begini. So, golongan ini adalah golongan yang sasaran yang terbesar bagi syarikat T-Life. Dan yang kedua ialah pelanggan sosial atau social customer. Segmen ini terdiri daripada pelanggan yang menjadikan kunjungan ke kedai T-Life sebagai aktiviti sosial. Ini kalau kita dapat lihat, apabila kita pergi kedai T-Life, kita akan nampak beberapa kumpulan yang akan duduk di sana, lepak, santai dan berkongsi cerita masing-masing. Kerana apa? Pasal yang seperti saya cakap tadi, pada value proposition dia ialah apa? Mereka bentuk kedai yang selesa. Oleh itu, pelanggan akan pelanggan sosial ni lebih gemar untuk berjumpa dengan kawan-kawan mereka di kedai T-Life kerana mempunyai keadaan yang selesa, mungkin sekitar yang bersih. Oleh itu, T-Life juga menyasarkan golongan ini sebagai customer segment mereka. Kerana ini sangat penting bagi T-Life. Kerana jika mereka tidak mempunyai pelanggan, maka mereka boleh menjadi muflis. So, pasal itulah mereka menekankan kenyamanan kepada kepada setiap kedai yang ada di negara kita. Dan yang terakhir ialah pengguna digital. Segmen ini merangkumi pelanggan yang telah mengutamakan kemudahan dan keperluan. Mereka memilih untuk membuat pesanan melalui aplikasi pengantaran makanan seperti GrabFood, Foodpanda dan Shopee Food. Gaya hidup moden yang sibuk menyebabkan ramai pelanggan tidak mempunyai masa untuk berkunjung ke kedai fizikal, lalu menjadikan pesanan atas talian sebagai kaedah utama untuk mendapatkan minuman. Okey. Kalau yang bagi pengguna digital ni atau digital users, dia lebih kepada individu yang sibuk dan tidak mempunyai masa untuk berkunjung ke kedai fizikal T-Life. Kalau seperti yang kita dapat lihat, pada masa kini, semua mudah yang kita boleh dapat dengan menggunakan gini jari. Sebab apa? Semua ada di telefon, di phone pintar kita. Oleh itu, T-Life ni
dia masuk lagi kepada masukkan dia punya produk di dalam GrabFood, Shopee Food, and Foodpanda, agar yang individu yang sibuk nih mudah untuk mendapatkan produk mereka dan tidak perlu berkunjung ke kedai fizikal, hanya membuat pesanan melalui online. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Farina. So, saya akan membentangkan pasal pada hari ini. So, pasal ini adalah berkaitan mengenai channel ataupun saluran T-Live yang ada di Malaysia. So, yang pertama ni adalah pemasaran melalui media sosial seperti kita tahu. Media sosial seperti WhatsApp, TikTok, Instagram, Facebook dan sebagainya lah. Bertujuan untuk menggunakan iklan secara berbayar dan seterusnya untuk membuat video ataupun konten secara lebih kreatif dan lebih proporsional. Yang kedua ni adalah pemasaran melalui online situs web seperti contohnya Lazada, Shopee, TikTok Shop, Instagram Shop, Tokopedia dan sebagainya. Ini juga adalah bertujuan untuk mereka menjual produk mereka secara atas talian dan seterusnya adalah untuk memudahkan mereka membuat promosi ataupun diskaun untuk menarik hati pelanggan secara lebih meluas. Yang ketiga ni adalah pemasaran melalui kedai fizikal. Kedai T-Live di kawasan-kawasan utama Malaysia seperti di Kuala Lumpur, Petaling Jaya, Shah Alam dan kawasan-kawasan lain yang ada di Malaysia. T-Live mungkin mempunyai cabang atau tempat-tempat yang ramai seperti pusat perniagaan, kawasan perumahan atau kawasan yang terpencil. Mereka boleh menggunakan pemasaran secara langsung seperti penerangan produk, konsultasi dan program-program di kedai tersebut. Yang keempat ni adalah promosi di cawangan seperti kata lainnya in-store promotion. Poster, banner dan paparan digital di setiap kedai T-Live digunakan untuk memperkenalkan menu baharu atau tawaran istimewa. Yang kelima ni kerjasama dengan platform penghantaran makanan seperti yang kita tahu, GrabFood, Foodpanda, Shopee Food untuk promosi khas dan diskaun kepada pelanggan penghantaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rahman bin Abdul Halim. Sekarang saya akan bercakap tentang customer relationship bagi company T-Live. Saya bahagikan kepada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 poin. Poin pertama adalah pendekatan holistik dan strategik, yakni hubungan pelanggan dilihat sebagai proses jangka panjang, bukan sekadar transaksi, dan juga fokus kepada kepercayaan dan konsistensi pengalaman pengguna. Kedua adalah budaya perkhidmatan berkualiti, iaitu layanan mesra, pantas dan efisien di setiap cawangan. Pengalaman pembelian yang ringkas tapi memuaskan. Ketiga adalah peribadian produk, yakni pelanggan boleh menyesuaikan tahap gula, ais dan topping. Seterusnya adalah program kesetiaan digital, iaitu ganjaran poin atau mata, voucher dan promosi eksklusif. Kelima, penglibatan media sosial, yakni kandungan kreatif dan kempen bermusim. Yang terakhir mungkin adalah inovasi dan kolaborasi strategik, yakni adalah pengenalan menu baharu secara berkala, kerjasama dengan jenama lain untuk kekal relevan dan menarik. Seterusnya adalah revenue streams untuk syarikat T-Live. Saya bahagikan kepada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 poin. Poin pertama kita cakap pasal jualan minuman keras, yakni milk tea, coffee series, smoothies dan minuman bermusim. Seterusnya adalah menu sentiasa dikemas kini untuk mengekalkan permintaan pelanggan. Kedua adalah produk tambah nilai ataupun upselling, topping tambahan, pengubahsuaian pesanan dan saiz premium. Ketiga, modal franchise, iuran franchise yang awal, royalty berasaskan jualan dan juga pembelian bahan mentah standard oleh franchisee ataupun franchisee. Seterusnya produk runcit dan siap digunakan, T-Live instant purse ataupun ready to drink beverage, dijual melalui pasaraya dalam platform e-dagang. Saluran digital dan penghantaran, kerjasama dengan platform penghantaran makanan, promosi digital dan strategi upselling dalam aplikasi T-Live. Yang terakhir adalah kolaborasi komersial, produk edisi khas bersama jenama lain, menjana pendapatan tambahan dan peningkatan pendedahan jenama. Sekian daripada saya. Salam sejahtera kepada Miss Khairunisa, nama saya Chin Ken Wai. Saya akan membentangkan tentang tugasan 1, asas keusahawanan. Kumpulan kami telah memilih syarikat T-Live. Bagian yang saya perlu bentang adalah sumber T-Live dan juga rekan kongsi T-Live. Ada beberapa sumber yang penting untuk T-Live. Yang pertama adalah sumber manusia. Dia terdiri daripada
barista yang sudah kena terlatih, yaitu professional training, ataupun sudah pasukan penyelidikan dan pembangunan staff dan lain-lain. Dengan memiliki staff dan juga barista yang telah terlatih, mereka dapat menyediakan minuman yang berkualiti, di mana ini dapat mencipta menu baru dan juga dapat menarik bagi memenuhi selera pelanggan. Yang kedua adalah sumber fisikal. T-Life juga sangat bergantung kepada sumber fisikal ini, sebab dia dapat membukakan ratusan cawangan kedai dan juga memiliki pusat dapur untuk menyediakan bahan standar penyimpanan stok yang membantu menjamin kelancaran bekalan ke setiap cawangan. Sumber bahan mentah juga penting. Sebagai contoh, sudu, gelas, gula, daun teh premium, dan juga sirap untuk bikin minuman itu. Kalau untuk seterusnya adalah sumber teknologi, contohnya seperti GrabFood ataupun Foodpanda. Pelanggan cuma perlu menghubungi mereka secara atas talian dan GrabFood akan mengantar T-Life kepada tempat pelanggan tersebut. Sambung kepada bagian rakan kungsi T-Life. Untuk bagian rakan kungsi yang terpenting adalah pembekal bahan mentah, sebab mereka lah yang menyediakan bahan-bahan seperti yang saya menjelaskan tadi. Ada daun teh, susu, gelas, dan sebagainya. Yang selain itu adalah syarikat logistik. T-Life sering merajin kerjasama dengan syarikat logistik, sebab mereka dapat mengantar bahan mentah dan juga dari pusat gudang ke setiap cawangan di seluruh negara. Melalui kerjasama ini, T-Life dapat memastikan setiap cawangan dapat beroperasi dengan efisien tanpa gangguan bekalan. Seterusnya, rakan kungsi yang ketiga adalah platform pengantaran makanan. Ini adalah sedikit sama seperti apa yang saya cakap tadi, sumber teknologi. Dia lebih kepada GrabFood, Foodpanda, dan juga Shopee Food. Rakan kungsi ini membuka ruang untuk lebih luas kepada pelanggan yang memilih untuk membeli minuman secara dalam talian. Customer cuma perlu order dari online, lepas tu mereka boleh tunggu saja di rumah dan minuman itu akan sampai ke rumah mereka. Untuk yang terakhir adalah rakan kungsi, yang terakhir adalah rakan franchise. Rakan franchise ini memainkan peranan penting dalam perkembangan pusat T-Life. Dengan menyediakan model pernikahan franchise, T-Life membolehkan lebih ramai usahawan mereka membuka cawangan T-Life di pelbagai lokasi. Para franchise ini menerima latihan, sokongan pemasaran, dan juga bahan operasi daripada HQ T-Life. Ini dapat membantu T-Life untuk meluaskan jenama mereka tanpa perlu menanggung sepenuhnya kos pembuka cawangan baru. Itu saja daripada saya. Thank you. Part yang kedua adalah berkaitan mengenai key activity, atau kata lain dia, aktiviti utama T-Life. Yang pertama ni adalah pengeluaran dan penjualan minuman, produk utama. T-Life menghasilkan pelbagai jenis minuman seperti bubble tea, smoothie, kopi dan minuman. Teh premium, contoh pembuatan dan penjualan T-Life Signature Brown Sugar Pearl Milk Tea di kawasan cawangan T-Life. Yang kedua ni adalah pemasaran dan promosi produk. T-Life menjalankan aktiviti promosi untuk memperkenalkan produk baharu dan menarik pelanggan, contoh kempen promosi buy one free one di aplikasi T-Life atau kolaborasi dengan jenama lain seperti KitKat X T-Life. Yang ketiga ni adalah pengedaran dan kerjasama platform penghantaran makanan. Seperti yang kita tahu, menyediakan servis penghantaran melalui platform seperti Foodpanda, GrabFood, Shopee Food. Contoh menawarkan diskon eksklusif 20% apabila pelanggan membuat pesanan melalui Foodpanda. Yang keempat ni pembangunan franchise. Seperti yang kita tahu, T-Life membuka
peluang kepada usahawan untuk menjadi rakan niaga franchise. Contoh, T-Life ini membuka cawangan mereka di negara luar seperti Brunei dan juga Vietnam. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Thank you. Hello, saya Saratan dan saya akan present tentang cost structure T-Life yang telah kami pilih. So, dalam cost ini terdapat dua cost, iaitu cost tetap dan cost berubah. So, cost tetap ini adalah perlu dibayar setiap bulan walaupun jumlah jualan berubah. Antaranya adalah cost tetap utama T-Life ialah sewa premis yang dianggarkan sekitar 2,000 hingga 12,000 sebulan bergantung dengan lokasi. Selain itu, T-Life juga menanggung kos gaji pekerja seperti barista dan penyelia dengan anggaran sekitar 5,000 hingga 8,000 sebulan. Kos tetap lain juga, dia termasuk dalam sistem pos, internet serta lesen perniagaan yang dianggarkan sekitar 200 hingga 450 sebulan, manakala lesen perlu dibayar setiap tahun. Seterusnya adalah kos berubah, iaitu kos yang bergantung kepada jumlah jualan. Contohnya termasuk dalam bahan mentah seperti teh, susu, gula, pearls, cawan, dan straw dengan anggaran kos sekitar 5,000 hingga 9,000 sebulan. Kos utility seperti elektrik dan air serta kos pembersihan dan penyelenggaraan mesin juga termasuk dalam kos berubah. Secara keseluruhannya, Business Model Canvas ataupun BMC bagi syarikat T-Life menunjukkan bahawa perniagaan ini mempunyai model perniagaan yang kukuh, tersusun dan berdaya saing dalam industri minuman di Malaysia. T-Life berjaya menawarkan cadangan nilai yang jelas melalui penyediaan minuman yang berkualiti, pelbagai pilihan rasa, harga yang berpatutan serta perkhidmatan yang pantas kepada pelanggan. Selain itu, T-Life merupakan kepada segmen pelanggan yang luar seperti pelajar, pekerja dan pengguna umum, serta memanfaatkan saluran fizikal dan digital termasuk cawangan kedai, platform penghantaran makanan dan media sosial. Dari segi operasi, T-Life disokong oleh sumber utama seperti bahan mentah berkualiti, barista terlatih, peralatan moden dan jenama yang kukuh. Walaupun struktur kos melibatkan perbelanjaan yang tinggi seperti sewa premis, gaji pekerja ataupun barista dan bahan mentah, sumber pendapatan yang stabil daripada jualan minuman membolehkan perniagaan T-Life ini terus berkembang. Kesimpulannya, T-Life merupakan contoh perniagaan SME yang berjaya mengaplikasikan business model Canvas yang efektif. Model perniagaan ini bukan sahaja membantu T-Life mengekalkan kedudukan kukuh dalam pasaran, malah berpotensi untuk berkembang secara berterusan selari dengan perubahan cita rasa dan penerimaan pengguna.